Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari Selasa ini 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bersamaan 16 November 2021 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur. Terima kasih ucapkan kepada Pak Ustaz yang mengimamkan solat zuhur sebentar tadi. Dan di mana yang kita sedia maklum, setiap hari Selasa dan Khamis kita akan mengadakan kuliah zuhur, membicarakan isi karangan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai kepada fasal yang seterusnya, iaitu fasal yang ke-30. Tajuknya adalah syarat sah sujud, dan juga pecahannya iaitu anggota sujud. Faslun syurutus sujudi sab'ah. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat sah sujud itu ada 7. Kata pengarang kitab ni rahimahullah, sujud ini akan sah apabila ketujuh syarat itu ada. Apa yang pertama ya tuan-tuan? Ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Bahawasanya seorang muslim yang solat itu sujud atas 7 anggota. Maknanya apabila ketujuh anggota sujud itu sempurna, maka sahlah sujud itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Maksudnya ialah bahawa dahinya sentiasa mestilah terbuka. Maksyufah ni terbuka, kasyaf.
Maksyufah ni maknanya terbuka, jabhah ni dahi. Kalau kita pakai kopiah tu biarlah dahi tu nampak, nampak jelas. Bila sujud dahi tu menyentuh tempat sujud. Kalau pakai kita pakai macam ni, ada tak orang pakai songkok kan? Bila pakai songkok, dia pakai songkok macam ni lah. Ada gaya. Ada orang pakai songkok macam ni, sengit pula pakai songkok lah. Itu pun gaya juga. Nak melaram ni tak ada masalah, nak bergaya ni tak ada masalah. Islam pun suka seorang Muslim itu bergaya. Islam tak suka seorang Muslim itu tak kemas. Baju pun setengah masuk setengah keluar. Islam tak suka macam tu. Islam suka yang berkemas dan bergaya. Tapi bila kita sembahyang, kenalah begini rupanya. Kenapa? Supaya bila sujud dahi itu terbuka, dahi itu menyentuh tempat sujud. Itu dia. Itu maksud dia. Kalau kita pakai serban pun kadang-kadang tengok setengah-setengah serban kan. Ikatan serban itu seolah-olah macam serban stick. Betul-betul sikit di tempat. Jadi dia kena ikat tu supaya dahi itu menyentuh tempat sujud. Begitu juga kaum wanita bila memakai telekung tu, pastikan apabila sujud dahi kena ke tempat sujud. Jangan ada kain telekung yang menjadi pihak ketiga antara dahi dengan tempat sujud. Tapi saya rasa kaum muslimat faham ni. Kaum muslimat faham. Kalau kurang ngerti, kata orang Jawa kurang ngerti, boleh tengok video-video cara-cara solat. Ada dari YouTube banyak. Sekarang ni tak susah kan. Bab praktikal kita boleh lihat dalam video yang ada di YouTube. Praktikal solat, boleh tengok macam mana. Tapi mesti ada juga panduan daripada guru yang mengajar. Jangan kita semayang ni berpandu kepada video saja. Ada ke orang tanya, Ustaz, kalau saya nak belajar semayang berpandu pada video boleh tak Ustaz? Hukumnya boleh, harus, dengan syarat ada guru yang menunjuk ajar. Bukannya sekadar menengok video aja. Kalau video tu ada gurunya yang mensyarahkan dalam video tu, tak apa, tak ada masalah, guru tu tolong syarahkan. Tapi kalau pergerakan saja, perlu kepada guru yang membimbing. Supaya macam kita nak belajar baca surah Al-Fatihah, mesti ada guru yang membimbing. Tak boleh kita belajar daripada video saja, tak boleh. Kena ada guru yang membimbing. Itu dia. Jadi dahi perlu menyentuh tempat sujud. Kemudian yang ketiga, wattahafulu bi ra'sihi, mestilah beratkan sedikit dengan kepalanya. Apa makna? Maknanya kita bukan asal sentuh saja. Sentuh sikit dah, dia kena macam tekan sikit lah, nak memastikan dahi itu menyentuh tempat sujud. Tapi ada setengah orang ni terlebih pula sampai lebam dahi dia, benjol dahi dia, tak perlu utara tu. Cuma diberatkan sedikit kepala tu supaya sentuhan dahi ke tempat sujud itu sempurna. Itu maksud dia. Kemudian yang keempat, wa adamul hawi li ghairihi, mestilah tidak turun kerana selain sujud. Itu
Turun tu kerana sujud, bukan selain daripada sujud. Dia turun tu daripada i'tidal, turun tu kerana sujud, bukan selain daripada sujud. Bukan dia turun tu nak duduk dua antara dua sujud, bukan. Itu bukan sujud nama dia. Kemudian yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Mestilah tidak sujud atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Kan? Apa makna? Maknanya dia sujud atas benda yang bergerak. Itu senang kita nak faham. Kan, sujud atas benda yang tidak bergerak, benda statik. Kalau benda bergerak, dia sujud atas benda bergerak, itu tak menepati syarat sujud. Bila bergerak, kita punya pergerakan pun akan bergerak, tak statik lah, tak tetap bersujud tu. Dahi boleh terangkat dengan sendirinya. Itu maksud dia. Kalau kita sujud atas lantai, dia statik. Dia statik. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sujud atas benda yang bergerak, apa contoh benda yang bergerak? Sujud atas seat motor, contoh. Bukan motor roda 2 ni, motor roda 4 ATV tu. Contoh kan. Dan dia bergerak pula, tersujud atas seat tu. Tak mau dia benda tu bergerak. Mesti benda yang statik ni. Itu yang kelima. Wallahu alam. Yang keenam, wartifa'u asafidihi ala a'alihi. Mestilah mengangkat bahagian bawahnya, ini punggung ke atas bahagian atasnya kepala. Maknanya punggung lebih tinggi dari kepala, bukan punggung sama dengan kepala. Ni nak kena faham. Kadang-kadang ada yang diperhatikan punggung dan kepala tu sama. Dia macam mana menonggeng pula. Jadi punggung kena tinggi dari kepala. Kepala tu sebab kepala menyentuh tempat sujud. Jadi punggung kena tinggi. Kalau sama dia macam menonggeng lah. Jadi tak sempurna sujud, tak sah sujud tu. Wallahu alam. Kemudian yang ketujuh, wat-tama'ninatu fihi. Mestilah tamak-ninah pada sujud. Sujud ni sebab itu dalam rukun sembahyang, tamak-ninah sujud beserta tamak-ninah. Bukan kita sentuh je lepas tu naik. Tak. Kena ada tamak-ninah. Tamak-ninah ni ialah berdiri bergerak, tiada pergerakan, yakni diam sekurang-kurangnya satu zikir. Sekurang-kurangnya satu zikir, subhanallah, walhamdulillah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar. Itu maksud dia. Diam tidak bergerak pada kadar sekurang-kurangnya satu zikir. Itu tamak-ninah. Kadang-kadang ada tu dia tak rukuk, tak ada tamak-ninah, i'tidal tak ada tamak-ninah, sujud tak ada tamak-ninah. Dia kena tamak-ninah tu kena ada sebab dia rukun, sebahagian dari rukun. Malah kalau kita lihat setengah-setengah kitab menyebut rukun sembahyang ada 17. 17 bukan 13, 17. Pasal apa? Sebab diasingkan antara rukuk, i'tidal, sujud, duduk sujud tu dengan tamak-ninah. Tamak-ninah itu merupakan satu rukun yang berasingan. Jadi 17. Tapi kebanyakan kitab fardu ain atau kitab fiqh mazhab Syafi'i, rukuk beserta tamak-ninah. Maknanya dalam rukuk mesti ada tamak-ninah. Kalau tak ada tamak-ninah, tak sah rukuk. I'tidal pun sama, sujud pun sama, duduk bersujud pun
sama. Tak baca subhana rabbil azim atau subhana rabbil ala atau rabbil firli pun tak apa. Itu sunat. Bacaan rukuk, sujud dan doa duduk antara dua sujud adalah sunat ayat. Tak ada pun tak mengapa. Saya dah terangkan maksud tak mengapa. Maksud sunat tu dalam kuliah yang lepas saya terangkan. Apa makna? Bukan kata tak buat tak apalah. Buatlah lagi bagus. Tapi kalau ada sebab-sebab yang tidak mengizinkan kita melakukan perkara sunat tu, maka perkara sunat tu boleh ditinggalkan. Itu maksud dia. Contoh kita semayang nak mengejar masa, kan? Tapi janganlah semayang patuk ayam pula. Macam dalam kitab Muhammad Rasulullah sebut, ada orang semayangnya patuk ayam, tak khusyuk. Semayangnya patuk ayam, letak dari atas tempat sujud, elok sentuh je naik balik. Itu patuk ayam nama dia. Dia kena tertib lah. Sujud itu ada tomak ninah dia. Kalau kita tak dapat nak baca bacaan sujud pun tak apa. Yang penting tomak ninah tu mesti ada. Sebab dia sebahagian dari rukun ataupun dia adalah rukun. Sebabnya saya dah beritahu tadi. Kalau rukun semayang itu 13, tumaninah itu sebahagian dari rukun. Kalau rukun semayang itu 17, tumaninah itu adalah rukun. Tak ada, tak sah semayang. Kalau kita pakai 13, tak ada tumaninah, tak sah. Sujud, rukuk, sujud, i'tidal, duduk sujud, tak sempurna, tak ada lah. Rukun tu tak sah juga sembahyang kita. Itu cerita dia. Baik, sebagai akhirnya anggota sujud khatimah, penutupnya untuk fasal 30 ini, a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu adalah 7. Yang pertamanya al-jabhah, iaitu dahi. Ada setengah orang tanya, hidung masuk tak Ustaz? Kalau tengok dalam kitab yang kita baca ni, tak ada sebut hidung pun. Dia sebut dahi sahaja. Kadang-kadang ada setengah orang hidungnya sampai ke tempat sujud, ada setengah orang tak sampai. Dia tak sampaikan hidung dia, sampai dahi aja yang sentuh tempat sujud, hidung tak sentuh. Jadi tak ada isu situ. Yang keduanya wabutunul kaffaini, perut tapak tangan kanan. Perut tapak tangan kanan ni apa makna ni? Ni tapak tangan kita kan. Perut ni mana? Ni perut ni. Ni perut. Maknanya bila kita letak tu, dia mesti, kalau kita ambil cat, cat air lah senang. Kalau cat minyak jenuh kan, nak cari minyak nak buang, cat air kita cat dinding tu, cuba sapu dekat tangan kita. Lepas tu kita tepek di atas, katalah kertas ke ataupun kayu ke, ni papan ni, tepek dua belah tangan tu. Yang kesan daripada kita letak tapak tangan tu, yang melekat, cat yang melekat di papan ataupun di kertas, itulah dia perut tangan. Masuk ni, masuk sekali ni. Jadi dia kita kena maksudnya, kalau kita sujud tu kita kena dia jangan sebab kata setengah tu dia bila sujud tu, bila dia letak tu tak grip,
tak kena. Kalau cat tu ada dekat tangan dia, dekat tempat sujud tu tak ada kesan cat. Cat tak melekat ke tempat sujud. Pasal apa? Sebab dia tak tepek, dia tak tekan. Itu dia. Begitu juga perut tapak tangan kiri. Itu dia. Jadi dah 3 dah. Warakbatan ni, lutut kanan dan lutut kiri. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah, memang kena. Dan yang seterusnya akhir sekali, wa butuna asabi'ir rijlaini, perut jari kaki kanan dan perut jari kaki kiri. Jadi tu kena sampai anggota sujud tu. Maknanya kita perut kaki kita, jari kaki kanan dan kiri tu sampai ke tempat sujud. Itu dia 7 anggota sujud. Jadi itulah dia sedikit kupasan tentang syarat sah sujud dan anggota sujud sebagai melengkapi fasal yang ke-30 kitab Safinatun Najah ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal 31, iaitu sabdu dalam tahiyat akhir. Sabdu dalam tahiyat akhir. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Jadi itulah dia sebanyak kita boleh kongsikan di dalam kuliah zuhur ini, untuk jadi manfaat untuk kita bersama dalam menyempurnakan semayang kita, menyempurnakan solat kita, dan solat kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat, ahli keluarga, isteri, suami, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, awam sekalian kita, mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat untuk semua, dan baik dari Allah SWT, yang kurang tu daripada kekurangan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan zat azmi lakum. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.